Sekejap Dr. Izhan okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang saya hormati Profesor Madya TS Dr. Syukur Sanim, Timbalan Rektor PGIMA. Yang dihormati barisan koordinator-koordinator, semua staf PGIMA, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Izinkan saya memulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam sesi pertemuan program Secangkir Kopi kali keempat bersama dengan koordinator Dr. Wan Izhan selama 30 minit ini. Okey, tanpa melengahkan masa, saya berbesar hati menjemput yang berbahagia Dr. Wan Izhan untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Dengar semua? Dengar Doktor, dengar. Slide gerak Dah. Gerak kan? Ya Doktor. Alright. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan ribuan terima kasihlah kepada pengerusi majlis Dr. Fazli dan juga Dr. Syukur atas inisiatif yang diberikan. Secangkir kopi merupakan aktiviti setiap 2 bulan, 2 minggu sekali di bawah PGIMA. So antara objektif utama adalah untuk membincangkan tentang orang kata poin-poin penting lah untuk kita tambah baik. This is my time untuk saya berikan, so saya cuba berikan yang terbaik lah. Okay, so lebih kepada perkongsian lah, perkongsian pengalaman dan juga orang kata sama-sama untuk kita tambah baik. Okay, orang Jepun kata kalau dapat satu benda tu kita just ambil yang positif dan kita buang yang negatif, so kita jadi yang terbaik. Okay, macam yang sebelum ni Dr. Nurul Ain Zaki telah memberikan Secangkir kopi berkenaan dengan wanita. Okay, so dia juga ada intro sedikit lah berkenaan dengan diri. So hari ni pun saya ingin intro sedikit lah berkenaan dengan diri saya. So saya lebih kepada buat dalam bentuk slide. Boleh Dr. Fazli, saya share slide saya bentuk dalam bentuk video. Boleh Doktor.
Okey, saya cut terus lah sebab panjang sangat kat sini. Sebab kita pun ada a very limited time. So apa yang akan saya discuss ataupun saya ambil tajuk untuk hari ini adalah pengurusan masa. So masa is sangat penting. Okay, I'm quite sure that every one of us aware about this. Okay, manusia diberi 24 jam. Okay, masa. So it's depending on how kreatif kita untuk kita utilize the time that have been given. Okay, benda yang berlalu tidak boleh dikenang. Okay, benda yang akan datang menjadi satu ujian ataupun kita punya kreativiti untuk kita jadikan sebagai satu inilah kelebihan kepada kita. Saya selalu sangat dengar kata-kata orang-orang yang bijak pandai, dia kata the future that you've made, okay, is depending the future is depending on the decision that you have made right now. Okay, so apa saja yang kita buat decision pada masa sekarang akan mempengaruhi kita punya masa di masa yang akan datang. So beware ataupun make your decision wisely. Okay, masa itu emas. Okay, masa sekolah tingkatan 5, saya masih lagi ingat cikgu saya beritahu masa bukannya emas, masa itu lebih bernilai daripada emas. Itulah kita nak pendekkan cerita dia. Dia lebih berharga daripada emas sebab emas kita pun tak boleh nak beli masa. Okay, kita nak turn back into the time sebelum ni 3-4 tahun lepas, kita tak boleh nak ulang walaupun kita ada segunung emas. Okay, Katy Perry kata dalam dia punya lagu kan, if the money can buy a time machine, could replace you with the golden ring. Okay, so dia kata tak boleh, dia tak boleh nak ubah dah masa kan. Okay, so kita pergi directly straight to the point, what is the definition of masa dan pengurusan. Okay, pengurusan masa sangat-sangat penting dan dia mampu menguruskan masa untuk gaya hidup yang sihat. Okay, kita nak kena kawal kita punya masa, masa kita nak bekerja, masa bersama family, masa bersama dengan kawan-kawan. So itu adalah orang kata decision yang kita nak kena laksanakan. Okay, ni pembahagian masa lah. So yang ni orang kata bukannya saya pandai sangat berkenaan dengan benda ni, tetapi benda ni nak tak nak kita kena hadap. Okay, kita ada diri kita sendiri, kita ada family. Okay, bagi siapa-siapa yang belum kahwin macam contoh macam Dr. Fazli, so walaupun dia tak ada pasangan tetapi dia still lagi ada family. Family, mak ayah, adik-beradik itu kita panggil family lah. So kita ada kerjaya. Okay, for those macam LI student, okay, selamat datang LI student, latihan industri student PJI pun ada dekat sini. Saya pasti mungkin nanti kita boleh buat sesi perkenalan lah insyaAllah. Dan kerjaya for those lecturer yang ada kat sini, dia ada kerjaya yang masing-masing. Dan setiap pensyarah dia ada beban tugas masing-masing. So macam mana kita nak kontrol benda ni. Dan dalam masa yang sama kita ada kawan-kawan. Kawan-kawan yang kita selalu berjumpa dan kita selalu orang kata bersembang kan. So benda-benda hak macam ni lah kita nak kena bahagikan. Okay, bahagikan pada diri sendiri, kerjaya, keluarga dan juga rakan-rakan. Okay, so macam mana cara untuk kita nak berkongsi ataupun kita nak membahagikan masa supaya kita dapat portion-portion yang bagus. Okay, kita tak nak diri sendiri saja kan,
fokus ya. Macam contoh saya dulu orang kata orang lelaki macam sebelum ni Dr. Ain ada beritahu pasal orang lelaki dia multitasking, dia kurang sikit. Orang perempuan dia multitasking, dia very good. Okay, dia kata dia boleh goreng, Dr. Syukur kata boleh bila masak Maggi tu dia boleh buat masak Maggi dan dia boleh sapu sampah, dia boleh uruskan ni, dia boleh kemas rumah kan. Tapi orang lelaki ni kalau dia masak Maggi dia akan tunggu dekat situ saja. Dia akan fokus pada benda tu. Yes, betul, dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan. Okay, kalau dia multitasking, yes, alhamdulillah. Tetapi kalau orang lelaki dia lebih kepada dia fokus. Kalau dia buat, dia akan fokus. Tetapi ialah bila saya bekerja, kita dulu masa saya buat PhD dia lebih kepada fokus lah. Ya, I'm quite sure that everybody pun ada pengalaman yang sendiri. So saya lebih kepada buat perbandingan pada diri sendirilah. Okay, bukannya ni pun, tetapi kita nak buat contoh. So macam contoh saya buat PhD dulu, saya akan during saya punya writing thesis, saya akan bagi tahu wife saya supaya hantarkan saya dekat office saya dan saya tidak balik selama 2 minggu. Ni pengalaman saya lah, masing-masing punya pengalaman ya. Cuk kita just perkongsian pengalaman lah. Saya stay dekat situ, saya tidur dekat office saya dan saya mandi dekat universiti dan saya gosok baju dekat area-area kawasan college dan macam itulah kehidupan saya selama 2 minggu dan saya fokus. Alhamdulillah saya habiskan saya punya writing thesis dalam masa sebulan. So dia depending. Tapi bila saya masuk kerja, bila masuk kerja kita tak boleh nak buat dah macam tu. Kita tak boleh nak buat satu-satu benda kita fokus saja. Kita nak kena ada tugasan ni, kita kena ada mengajar, and then kita ada macam research, kita ada supervision dan kita ada berbagai-bagai lagi jawatan. Contoh macam pensyarah-pensyarah baru, I'm quite sure that you have a lot of jawatan yang diberikan. Tetapi bagi saya, macam saya dulu pun, saya pun pernah mengalami pengalaman yang sama, pensyarah baru apa semua kan. So diberi macam contoh AJK, timetable apa semua. So kita grab the opportunity untuk take the, orang kata the experience, gain the experience. So bila you dah jadi orang yang berjawatan, you tahu macam mana tugas kerja seorang AJK timetable, for example. Macam itulah. So bila kita dah ada banyak tugasan ni, so dia akan jadi haywire kalau kita tak biasa ataupun tak pandai menguruskan kita punya masa. So di situlah pentingnya kita nak kena uruskan setiap bahagian dalam kita punya masa. Kesan pengurusan masa. This is the good advantage ataupun dia punya kesan lah. Kalau kita buat urusan yang baik, dia akan meningkatkan productivity. Dia akan menjadikan reputasi kita ataupun satu-satu organisasi itu kepada yang lebih baik. Dia akan kurangkan tekanan. Kurangkan tekanan ni sebab apa? Sebab kita tak buat satu-satu benda tu last minute. I'm quite sure that everybody kat sini have experience. Kalau kita buat satu-satu benda, kalau kita buat last minute, kita akan rasa tertekan. Yes, betul. Saya pun mengalami benda yang sama. Sebab kita tak boleh lari daripada, orang kata, masalah. So, apa yang datang kepada kita, masalah yang datang kepada kita, kita cuba hadapi dia dan jadikan nanti benda tu lebih kepada improvise. Kita improvise nanti kan. Dia kurangkan tekanan kalau kita uruskan masa dan dia akan peningkatan peluang kenaikan pangkat. So yang ni saya tak mau ulas lah sebab yang ni kalau kita buat ikut dia punya time frame ataupun dia punya kelayakan, so insyaAllah dia akan inline dengan apa yang kita capai. Kita tak adalah kita buat specifically yang ni untuk kenaikan pangkat, yang ni untuk ni, tak. Kita just compile semua dan kita akan go through with the flow dan kita akan dapat semua tu sekaligus dan dia memudahkan jalan untuk mencapai matlamat. So dalam pengurusan masa dia ada benda yang penting, ada yang kurang penting, ada yang segera dan ada yang langsung kita tak perlu nak take orang kata serious.
Benda ni berlaku kepada student lah, sebab saya pun ada lebih kurang dalam 8 orang master student, PhD student sekarang ni. So masing-masing kepala dia ada masing-masing sendiri punya kepala. So kita penting so kita tak boleh take into consideration kalau benda tu nampak macam masalah yang remeh-temeh. So benda tu simple. Okay, for example kalau kita tengok dalam slide ni, perkara penting yang perlu disegerakan kita utamakan. Okay, tetapi perkara yang tak penting tapi perlu segera pun kita jadikan yang kedua. Okay, and then perkara yang tidak penting dan tidak segera, dan juga perkara penting tidak segera. So kita kena buat decision. Kita kena buat keputusan. Dan yang warna hijau tu kalau kita tengok tidak penting dan tidak segera, kita just ignore. Okay, saya selalu diberi nasihat oleh saya punya supervisor. Dulu masa saya buat PhD, dia beritahu biasanya kita ni masa yang diberikan kepada kita sangat-sangat berharga. Okay, sometimes kawan-kawan kita, contoh macam pensyarah datang ke bilik untuk bersembang. Sometimes ni bukan saya cakap, saya punya supervisor Profesor Asri, dia beritahu kalau boleh kita cuba avoidkan benda tu untuk mengurangkan masa yang tidak bermanfaat. Sometimes kalau kawan kita datang kepada kita setiap hari, dia akan mengganggu masa kita, sebab masa kita sangat-sangat berharga. Okay, sometimes kita pergi ke contoh macam kedai makan ke apa semua kan, kita kurangkan benda-benda macam tu. So makan tu boleh juga, tak ada masalah makan, tapi kalau setiap hari pergi dan bersembang, so dia jadi macam sesuatu yang kurang, orang kata kurang bermanfaat. So cuba utilize, cuba untuk banyakkan masa untuk lebih kepada benda-benda yang penting. Seperti mana dalam gambar rajah ni, benda yang penting kita kena dahulukan, kurang penting kita kemudiankan sedikit, dan benda yang tidak penting kita lupakan. Sometimes saya ada masalah, contoh macam kita ada masalah tentang benda yang berkaitan dengan emosi. So benda tu kita cuba untuk jadikan sebagai professional dan jangan take for personal. Okay, be professional. Okay, do not take as a personal. So sebab bila kita jadikan satu-satu benda tu sebagai personal, okay, especially kalau kita dah ada jawatan, so dia akan mempengaruhi kita punya decision, okay, masa kita nak buat sesuatu keputusan. So ini sangat penting. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, okay, personal, okay, and then kita pegang jawatan dan kita menjadikan jawatan itu sebagai satu hukuman kepada orang yang kita rasa tu ada satu benda yang tidak betul lah. So be a personal, don't be a be a professional, do not be a personal. Okey, panduan pengurusan masa, membahagiakan masa dengan seimbang. Macam mana nak bahagikan masa dengan seimbang ni is a very long, orang kata explanation. It's depending on diri kita sendiri. Sebab kita diberi masa 24 jam, kita sendiri yang kena bahagikan masa. Okey, for example saya tak nafikan ramai juga pensyarah juga staff UiTM Perlis, sama juga macam staff-staff lain sekarang ni menceburi dalam part time perniagaan. Okey, perniagaan. So tak ada masalah, it's okay. Tak adalah benda yang kata you tak boleh, you kena buat ni. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita buat sesuatu perniagaan, alangkah baiknya kalau kita perform kita punya pekerjaan hakiki ni. Okey, jangan kita utamakan pekerjaan kita. So maksudnya kalau kita performkan kita punya pekerjaan hakiki, okey, orang akan tengok kita, oh baguslah dia ni, dia buka benda ni, tapi dia punya research okey, dia punya pekerjaan dia okey, tak ada masalah. So dia menjadikan satu benda yang positif. Jangan jadikan satu benda kita buat tu dia jadi macam negatif. Kita buat part time and then lepas tu orang kata oh dia ni buat berniaga lebih atau fokus pada berniaga, and then dia punya kerja hakiki tengok tunggang langgang tu tak datang, ni tak buat, ni tak siap apa semua, yang tu benda yang negatif. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh kita nak jadi orang kata rahmatan bil alamin, okey, memberikan rahmat. Kita buat satu-satu benda niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
dan dengan harapan bila kita buat satu-satu benda ni, orang akan mengikut apa yang kita buat. Okey, baguslah aku nak buat cara ni lah. So apa yang kita buat tu, kalau kita niat dengan betul, so kita akan dapat ganjaran dia. Okey, melakukan kerja dengan segera, on time. Kalau kita buat terus, kita terus laksanakan. Okey, cuba. Saya pun dalam proses, kami semua pun dalam proses untuk orang kata dalam proses untuk jadikan satu-satu benda tu disegerakan. Contoh macam kita buat timetable, kan? Tu timetable tu is very important lah bagi saya. Macam Dr. Ain kata, jangan jadikan timetable tu sebagai orang kata macam mana ayat Dr. Ain timetable tu mempengaruhi kita kena ikut timetable, kita kena control timetable. Tapi sometimes timetable is very important untuk mengingatkan kita. Sebab itulah saya kalau cara saya ni contoh kalau saya letakkan timetable dekat desktop. Okay, every time saya buka laptop, so saya akan tengok saya punya timetable, dan saya punya timetable is linked to my student punya timetable. So saya ada macam online punya. So setiap pelajar saya tahu apa aktiviti yang akan saya buat, dan so dia akan slot in waktu-waktu yang sesuai untuk buat perjumpaan lah. Sebab setiap pensyarah dia ada masa-masa yang very tight kan. Contoh lebih-lebih lagi kalau orang pentadbir macam Dr. Syukur, so dia ada setiap masa dia punya meeting. So kalau Dr. Syukur ataupun pentadbir lain tidak mempunyai sistem yang teratur, so memang akan jadi haywire. Okey, akan pening, nanti terlupa sana, terlupa sini. So kita strategisekan benda tu. Okey, jangan biarkan masa kosong. Okey, ini sangat penting Jangan biarkan masa kosong. Okey, orang yang mempunyai masa yang terluang sentiasa, okey, dia terasa macam ni lah, dia kata, wah, alangkah baiknya kalau misal kata aku ni hari esok ni free. Okey, saya pernah rasa macam tu. Okey, kalau misal kata esok ni free. Okey, so Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa saya full free hari tu. So bila saya berada di masa tu, saya rasa macam tak tahu nak buat apa. Dia jadi menggelupur, tak tahu nak buat apa sebab kita dah terbiasa dengan masa yang diisi. So itulah sometimes kita nak kena sentiasa isikan masa. Kalau kita ada masa yang terluang, kita cuba jadikan dia sebagai yang bermanfaat. Okey, dan memberikan ruang untuk rehat. Okay, sometimes yang berikan ruang untuk rehat ni, sometimes kita kena pergi melancong lah. Saya lebih suka macam tu. Kita keluar daripada kita punya pekerjaan, pergi Langkawi. Contoh sekarang ni dah buka Langkawi kan. So kita pergi ke Langkawi untuk kita berehat. Dan sometimes juga kita boleh buat beriadah lah. Kita beriadah, so kita pergi jogging ke, kita berjalan ke. So dengan adanya aktiviti-aktiviti macam tu, dia akan menambahkan kita punya dalaman, kekuatan diri, orang kata fit kita lagi sihat, and then at the same time kita dapat idea. Okey, saya banyak juga buat aktiviti-aktiviti, tak adalah banyak kan, tapi adalah juga buat aktiviti-aktiviti. Dan bila saya buat aktiviti-aktiviti, saya lebih suka untuk buat seorang diri. Sebab apa? Sebab saya akan dapat generate idea daripada situ. Tu contoh lah. Tapi kalau kita buat aktiviti-aktiviti bersama kawan-kawan ke semua, yang tu pun mungkin boleh generate idea melalui perbincangan kan. Tetapi saya lebih kepada perseorangan untuk discuss lah, macam tu lah, lebih kurang lah kan. So ada pro and contra di situ lah. Okay, sebab benda ni kita just kongsi pengalaman diri Okay, elakkan perkara-perkara kurang penting. Benda-benda yang remeh-remeh ni tak perlu dah nak fikir sampai 10, 12, 15 kali So just fikir benda yang penting. Saya sometimes sebab manusia ni, semua orang dia ada masalah dia. Okey, masalah akan datang, okey, dia tak akan menetap. Lady Riana, nanti saya akan buat bagi satu video. Dia tak akan menetap, dia akan pergi, bergantung pada cara kamu menyingkapi. Sonok dia punya term nanti kita tengok nanti. So dia punya masalah tu sebenarnya dia mendorong kepada kita lebih baik. Okey, setiap masalah dia mendorong kita kepada lebih baik. Masalah contoh macam saya
tak lari daripada dihujani oleh masalah-masalah. Tetapi bagi saya masalah yang remeh-remeh temeh tu saya rasa saya tak ada masa untuk layan dan saya ada banyak benda lain nak kena buat. So saya tak mau disebabkan masalah yang ada tu menyebabkan kita punya performance tu lari. Okay, so sometimes masalah tu dia menjadikan diri kita lebih matang. Orang yang tak ada masalah dia tak akan beranjak daripada satu level kepada satu level yang lain. Sebab dalam research, untuk saya ada buat research, so dalam research pun dia the most important part adalah problem statement. No problem statement, there is no research. Okay, tak ada masalah contoh macam telefon ni, makanya tak adalah telefon baru yang akan dihasilkan. Dulu telefon masalah dia, saya tak ingat saya dulu bateri senang kong. Lah ni mana ada telefon yang bateri kong dah. Dulu masalah dulu charge lambat. Sekarang ni semua super charge. So itulah masalah yang ada pada satu-satu peralatan ataupun satu-satu benda. Bila ada masalah kita akan improve. Bukannya kita nak condemn tetapi kita nak improve. So jadikan masalah itu sebagai satu pendorong untuk kita lebih pergi kepada satu level yang lain. Okey, kita merancang masa. Merancang masa ni sangat penting. Hari tu masa season yang lepas pun Dr. Ain ada banyak sentuh berkenaan dengan pengurusan merancang masa, macam mana kita nak plan kita punya masa. So kita macam saya cakap tadi, the future is depending on the what you have made, decision that you have made right now. So you kata kalau contoh macam for those lecturer yang belum ada PhD, contoh macam dalam 5 tahun daripada sekarang saya plan nak dapatkan PhD. So kita start from now untuk kita jadikan dia sebagai satu step. Kalau tak dia akan berlalu dan dia akan pergi meninggalkan kita. Okay, kalau kita buat satu-satu benda and then lepas tu kita tersilap, kita terus patah balik. Kita tak perlulah rasa macam benda tu tak maulah benda ni saya buat, saya tahulah apa yang kita jadi bodoh sombong dah. Lama-lama dia akan melencong, nanti lama-lama dia susah nak patah balik. Sebab tu kata kita kena islah diri. Okey, merancang masa, mengadakan jadual asas. Yang ni saya dah ulas tadi. Okey, rancang, okey, tik pengurusan masa. Kita kena merancang, okey, rancang dulu kita punya plan kita plan macam mana kita punya cara. Sometimes kita plan kita tak menjadi. Banyak benda kita plan dan plan kita tu cara kita tak menjadi. But it is not the end of the world. Okay, bukannya satu benda tu and then lepas tu kita tak jadi and then kita dah tak mau buat. Kita merajuk. Orang kata merajuk lah. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena buat plan A and plan B. So kita ada banyak plan. Okay, banyak plan in order to get what we plan, what we desire. Okay, so kita kena peka lah bila kita dah rancang dan kita kena peka dengan apa yang kita kena buat. Okay, jadikan satu-satu benda tu sebagai satu keutamaan kita dan kita kawal kita punya perjalanan. Okay, and then lastly barulah kita akan dapat kita punya desire. Okey, faktor kejayaan pengurusan masa, matlamat, yang ni kita nak kena desire kita punya aim kita memang kita kena kuat. Okey, pastikan keutamaan must be on kita punya tugas hakiki. Okey, kenal pasti kekuatan diri. Sometimes macam Dr. Fazli kongsikan sebelum ni, orang ni nombor 3, orang ni nombor 4, nombor 5. Yang tu adalah bagus untuk kita tengok potensi diri kita sendiri. Macam mana kita punya kekuatan kita. Orang ni orang api, orang ni orang apa? Orang pokok, orang tanah, apa semua warna hijau, warna kuning semua. Hari tu seronok Dr. Fazli bagi perkongsian hari tu pasal rahsia potensi diri. Dan ada juga kalau kita tengok dalam Dr. Fazilah Kamsah, dia ada mengenal potensi diri melalui tarikh lahir. Okey, benda yang kita rasa macam research, that is the research yang mana dah telah dibuat oleh orang kan sebelum-sebelum ni. So kita cuba implikasikan benda tu and then motivasikan diri, sentiasa motivasi. Sekarang ni memang senang nak motivate diri sebab apa? Sebab teknologi pengetahuan di hujung jari. Boleh buka mana-mana YouTube. Nanti saya pun akan kongsikan beberapa motivasi untuk diri kita, untuk masing-masing punya ni lah. Okey, dan kita kekal fokus. Fokus ni lah yang paling penting. Kalau kita lari fokus daripada apa? Daripada masalah. Contoh masalah ni dia datang daripada pelbagai arah.
Dia datang, ujian ni datang daripada pelbagai arah. Kita rasa macam okey dah, tengok-tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian kepada kita. Ujian family, kematian, apa semua kan. So sometimes benda-benda hak macam tu ia akan menggugat kita punya fokus. Okey? Masalah rumah tangga maybe kan, yang tu yang besar-besar lah. Kalau orang yang bujang macam Dr. Fazli tak adalah masalah macam tu. So masalah mungkin masalah. Okay, tak apa Doktor, saya buat share Dr. Boleh Doktor. Boleh. Okay, so masalah lah. So masalah ni kita sentiasa dihujani oleh masalah. Tapi jangan jadikan masalah tu sebagai satu asbab untuk kita tak mencapai kita punya fokus. Dan kita kena berani untuk buat keputusan. Sometimes benda tu kita tak pernah buat. So kita berani. Macam Dr. Syukur, dia berani untuk buat satu-satu benda yang baru kan. So bila dia berani untuk buat satu-satu keputusan ataupun satu-satu decision, okay, so dia akan dapat keputusan yang berbeza. Orang research ni A ke B, sometimes dia nak fikir cara yang lain ke B. Mungkin A ke B macam ni, dia nak cari macam mana cara untuk dapatkan result yang sama tetapi different way. That is orang kata orang yang kreatif. So dia tak mau dengan cara A, dengan cara method A sahaja, tetapi method B, method C pun boleh. Okay, kemahiran bekerjasama, okay, yang ni sangat penting ya. Macam kita buat sekarang ni, PJI buat RIG ya. So kita ada group kerjasama. Kalau kita bekerja secara seorang diri, yes betul kita akan laju. Tetapi kita tak boleh pergi jauh. Tetapi kalau kita bergerak secara kerjasama, berkumpulan, so kita akan pergi jauh. Sebab apa? Sebab kalau kita bekerja seorang, satu kepala, memang senang je. Tak ada orang yang nak membantah kita punya idea, kita buat je. Memang senang, tetapi ada limit dia. Sebab kita bukannya pandai sampai tahap yang semua benda kita boleh buat. Okay, different people, they have different expertise. Okay, kalau kita bergerak secara kumpulan, kita akan dapat pelbagai idea. Dan sometimes benda tu dia ada masalah. Dan seperti mana saya cakap, masalah tu bukannya sebenarnya masalah, tapi anugerah. So nanti Lady Riana beritahu. Dia adalah anugerah. Anugerah yang mana menjadikan kita lebih, orang kata lebih open mind. Terbuka minda kita untuk pergi ke hadapan. Okay, and then last kali kita merekodkan kerja lah. Biasanya kalau dalam aktiviti harian kita ada file, kita ada record kita. Kalau tak ada file secara fizikal pun kita ada dalam folder. So benda-benda macam tu mesti direkodkan supaya nanti bila ada audit ke, bila ada orang tanya ke, senang untuk kita nak linkkan benda tu. Sekarang ni teknologi senang saja, semua pakai Gmeet, semua pakai G Drive, semuanya pakai link sahaja. So tak adalah susah macam dahulu-dahulu kala. Okey. Amalan pembaziran masa. Yang ni benda yang negatif yang mana kita kalau boleh kita nak avoidkan lah. Okey, kita nak avoid daripada benda tu berlaku. So menangguhkan pekerjaan adalah satu amalan pembaziran masa lah. Kita hold. Kita buat, kita put on hold. Padahal benda tu boleh buat tetapi kita lengah-lengahkan. Macam saya cakap dalam slide sebelum ni, benda yang perlu diutamakan, kita utamakan. Kita tak boleh jadikan benda yang diutamakan sebagai satu benda yang kedua, ketiga, keempat. Okay? Kalau kita punya bos suruh kita untuk buat benda ni, so kita buat terus kalau boleh. Kita bagi tahu buat esok, tapi kita buat siap hari ni terus. So alangkah bagusnya kalau kita boleh bagi tahu, kita blast email ke apa semua kan. Baguslah dia bagi tahu esok nak blast, tengok petang ni dah blast dah. So satu benda orang kata habit yang bagus lah. So bila orang tengok kita macam tu, orang dah mula percaya kepada kita. Yang ni penting. Kalau start manusia ni, bila kita cakap satu-satu benda dan kita cakap dengan keadaan benda tu orang rasa betul, okay. So orang start daripada situ, dia akan rasa macam bila Dr. Fazli cakap ni memang betul lah, tak ada masalah lah. Okay, kalau misal kata contoh macam ni saya rasa macam semua faham kot bermaksud saya. Okay, contoh macam ni, saya pernah cakap dan saya tidak pernah kotakan janji tu. So bila Dr. Fazli berjumpa dengan saya pun cakap, okay Dr. Fazli tak ada masalah, yang ni senang je. Lepas tu Dr. Fazli dalam fikiran dia kan, betul ke Dr. Wan? Dr. Wan hari tu silap dah cakap hari tu. Sekarang ni
dia cakap benda yang sama, tapi kita kena hati-hatilah. So kita jangan labelkan diri kita sebagai satu label yang mana orang tak berapa nak percaya pada diri kita. Kita nak supaya contoh macam okey, apa yang Dr. Fazli cakap ni, benda ni memang betul. Apa yang Dr. Fazli cakap memang kita boleh percaya. Kita nak jadi macam tu. Kita nak labelkan diri kita sebagai orang yang macam mana boleh dipercayai. Okey. Jangan berbuah kosong macam saya sentuh tadilah. Contoh macam ada juga staff-staff datang ke tempat bilik kita sembang apa semua, dia akan drag masa daripada sejam, 2 jam, and then pergi kepada kedai ke Rishiamo kan, pergi and then boleh, tak ada masalah pergi, tapi janganlah selalu kerap sangat kan bersembang-sembang di situ. Bersembang tu bagus juga, contoh macam ada juga saya dengan pensyarah-pensyarah lain selepas kita present PRGS, present conference ke apa semua, ataupun kita menang anugerah pun kita ajak pergi makan, yang tu lain. Tetapi yang bersembang berbual kosong ni, ajak kawan setiap hari pergi macam kedai kopi, mengopi apa semua tu, yang tu kalau boleh kita cuba hadkan. Okay, menguruskan hal peribadi, tapi ada juga orang yang buat kerja dekat sana, tak ada masalah, yang tu tak ada masalah. Kita ada macam discussion, group discussion, yang tu tak ada masalah. Yang berbual kosong, maksud saya, yang berbual kosong. Okay, and then curi tulang. Okay, curi tulang ni benda yang kalau boleh kita nak cuba kita panggil kosongkan lah, curi tulang. Kita take advantage. Orang dah percaya kepada kita menggunakan kita punya pengaruh untuk kita take advantage kita, opportunity benda tu untuk benda lain, contoh macam tanda tangan apa semua kan. At least kata benda tu kita nak kena ada integrity lah. Okay, sekarang ni semua tanda tangan digital. Okay, so tanda tangan digital ni senang kita boleh manipulate kan. Walaupun tanda tangan tu tak digital, tetapi kita boleh digitalkan dia sebab teknologi sekarang ni sangat-sangat canggih dan memudahkan untuk kita menggunakan tanda tangan sesiapa saja. Yang ni orang kata lebih kepada integriti lah. Integriti ni panjang lebar, dia lebih kepada soal hati. Okay, integriti ni sangat-sangat penting sebenarnya. Okay, sebab kalau kita tak berintegriti, so kita akan dapat balasannya bagi saya. Kejujuran tu bila kita buat satu-satu benda, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bagi ganjaran tu selepas ni. Daripada segi macam contoh macam kenaikan pangkat, dapat grant apa semua. Sometimes kita pun tak rasa aku biasa je. Tapi tengok-tengok dapat grant, tengok-tengok dapat anugerah ni kan. Sebab apa? Sebab sometimes kita pun tak tahu apa kelebihan aku tak ada orang lain lebih hebat, lebih ni lagi. Tapi kenapa? Itulah kata rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok kejujuran pada diri kita. Okey, Allah bagi satu-satu benda tu bukannya tak ada sebab. Allah bagi satu-satu anugerah kepada kita adalah bersebab. Okey, tidak fokus kepada arahan. Okey, sometimes dalam meeting, contoh kita buat meeting apa semua kan, sometimes kita lebih kepada buka sahaja kan. Itu pun integriti, kita buka dan kita pun tinggal pergi mana-mana apa semua kan. Kita tak fokus kan, tidak fokus kepada arahan. Sometimes benda tu bila dipanggil nama pun lambat menyahut ke apa semua kan. So benda-benda hak macam tu kita nak kena get prepare. Kalau kita misal kata kita kekurangan data ke apa semua, so kita dah tahu dah hari ni meeting, so kita datang ke office ke untuk jadikan sebagai benda tu benda yang serius. Yang tu kata benda yang simple lah, kita boleh buat terus lah benda tu. Okey, tidak mampu menetapkan masa pekerjaan, kita allocation dia, kita tak berkeupayaan untuk letakkan. Okay, so this is the time frame for me to focus on this work. Okay, yang ni adalah untuk benda ni, yang ni untuk benda ni. So benda ni pun saya rasa saya masih lagi orang kata level intermediate lah, bukannya kata hebat apa semua. Kita semua dalam proses untuk belajar. Dan last sekali tidak bertenaga, yang ni lebih kepada kesihatan badan lah. So kita bertenaga bermaksudnya kita lesu, kita banyak benda-benda di luar sana, tengok bola sampai pukul 3 pagi ataupun buat benda-benda sembang kosong sampai 3-4 pagi apa semua, and then pagi esok datang kerja kita rasa macam letih,
Itulah orang kata tak bertenaga. So kita nak kena sentiasa energize diri kita. Dan perancangan, so perancangan masa, so dia ada perancangan dalam kita panggil perancangan jangka pendek, sederhana, panjang. Yang ni saya tak mau ulas lah sebab kita pun masa pun very limited. Okay, masa depan saya 10 tahun akan datang, what I will get 10 years starting from now. Okay, apa yang aku akan capai. Okay, saya lebih kepada sebab saya nak berkongsi pengalaman, apa yang saya buat lah. Saya just nak cerita sedikit lah. Saya punya aim saya lah, okay. Saya melihat saya punya profesor bila saya buat PhD, profesor saya buat PhD 6 tahun buat pengetahuan semua. Saya ambil masa yang sangat lama untuk habiskan saya punya PhD. Tetapi what I get, saya rasa macam saya orang yang sangat bertuah lah sebab saya lama bersama dengan profesor saya, dan profesor saya bagi semua benda kepada saya sebelum dia pencen. Jadi apa yang saya lihat salah satunya adalah perancangan saya punya supervisor saya. Okay, so dia buat photocatalysis. Saya punya area adalah photocatalysis. Dia set up photocatalysis tu from orang kata bottom up approach, daripada kosong, daripada scratch sampai kepada PRGS. Okay, so saya memerhati benda tu daripada start dia bekerja sampailah dia nak pencen. Tak silap saya 2 tahun sebelum beliau pencen, dia dapat PRGS. Okay, dia buat prototype. So saya adalah orang yang ditugaskan, orang penting yang ditugaskan untuk design prototype dan juga buat, dan saya tahulah banyak benda lah dekat dalam prototype tersebut. Okay, so bila saya jadi pensyarah, bila saya jadi pensyarah, saya berfikir bahawasanya buat apa saya nak start macam saya punya profesor buat, start daripada scratch kosong. Bila saya buat macam tu, saya pencen baru saya dapat produk dia. So apa yang saya buat, saya just continue saja apa yang profesor saya buat tu. Okay, dia dah ada sistem, dia dah ada prototype. So apa yang saya buat, saya hanya sambung saja apa yang dia buat with the improvisation dengan tambah baik, yang mana saya dah tahu apa masalah untuk prototype tersebut, dan saya cuba untuk kembangkan, untuk commercializekan. So yang tu orang kata creativity lah, lebih kepada creativity. Sebab itulah kalau tengok sekarang ni research saya lebih kepada industri. Sebab apa, benda tu dia dah buat dah dari segi fundamental, dah dibuat oleh orang lain. Okay, saya bersama-sama dengan beliau, dan at the same time benda tu dah keluar, so saya pergi approach kepada industri. Sebab sekarang ni dalam research dia more kepada industri kan. Kita tak mau saja fundamental. Yes, betul, fundamental is important, but then fundamental sampai bila kita nak commercialize. So sekarang ni university dia lebih kepada penekanan kepada commercialize. So kita nak commercialize pula benda tu. Sayanglah kalau benda tu dah elok, kita tak bawa benda tu kepada commercialization. Kalau kita nak buat produk kita start daripada kosong kepada commercialize, mungkin ambil masa 10, 20 tahun, 30 tahun, maybe nak pencen baru kita dapat kita punya produk untuk di-commercialize. By the time kita dah dapat produk commercialize, mungkin kita dah nak pencen. Itu maksud saya lah. So kita kena plan 10 tahun akan datang kita nak jadi apa. Keluarga je, Dr. Fazli keluarga, kenderaan, rumah dan sebagainya. Okey, itu saja perkongsian saya, tapi saya rasa macam ada lagi masa Dr. Fazli, 10 minit lagi. So saya nak share video beberapa video boleh Boleh. So yang ni lebih kepada motivasi untuk diri sendirilah.
Dr. Wan, tak ada sound ke? Ha? Sound tak dengar? Oh. Dengar ke? Dengar slow je doktor. Okeylah. Okay. Sorry. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Semua rasa lelah tidak lagi kerana. Semua pengorbanan yang sia-sia. Semua kerja keras dibayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Kali ini, saat ini, telah berhasil. Saya nak kongsi satu lagi. Tak berapa kuat suara saya, minta maaf. Saya pun tak perasan tadi. One day a young boy asked his father Yang ni dengar. the value of his life. Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anybody asks the price, raise 2 fingers. Don't say anything. The boy then went to the market and a woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." The boy didn't say anything and raised up 2 fingers. And the woman said, $2? I'll take it. And the boy went home and told his father, "The woman wants to buy this rock for $2. The father then said, "Son, I want you to take this rock to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just put up 2 fingers." The boy then went to the museum and a man wanted to buy the rock. The boy didn't say a word and just put up 2 fingers. And the man said, $200, I'll take it. The boy was shocked and went running home and told his father, "A man wants to buy this rock for $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers." The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers, and the man said, "I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there's a man that wants to buy this stone for $200,000. His father then said, "Son, do you know the value of your life now? You see, it doesn't matter where you come from, where you're born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking that you were a $2 stone. You may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth for only $2. But everybody has a diamond inside them. And we can choose to surround ourselves with people that see our value and see the diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or put ourselves in a precious stone store. And we can also choose to see the value in other people. We can help other people see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself wisely. And that can make all the difference in your life. I love you all, and I wish you all the best. My name is Sean Buranahiran. Really happy. You can be surrounded by people that only see the value of $2, and we can choose to be around people that see the value at $200,000. Some people will see us helpful. So, saya nak
kupas sikit sebab saya ada masa 2 minit lagi berkenaan dengan dua video ni. Dua video ni sangat-sangat terkesan lah kalau kita menghayatinya, tapi saya minta maaf banyaklah mungkin tak dengar sangat suara dia, tetapi harap-harap kalau yang fokus tu boleh betul-betul lah mendalami apa yang dimaksudkan oleh Mary Riana tadi dan juga Sean tadi kan. Okay, so Sean, apa yang kata-kata daripada Sean, kita yang meletakkan diri kita, value pada diri kita. Tak kisahlah you ni seorang pensyarah, you ni seorang pekerja sokongan, ataupun you ni seorang pelajar sekalipun, yang paling penting ke mana kita nak letak kita punya diri. Okay, kalau kita letak dekat kawasan put in the garden, okay, so orang akan nilai kita dengan harga RM2. Kalau kita letak dekat precious stone, tempat yang berharga yang orang boleh nampak kita punya potential diri yang sebenar, orang akan nampak kita sebagai orang yang sangat berharga sebab diri kita adalah priceless. Okay, kita yang meletakkan diri kita menjadi seorang yang sangat-sangat berguna. Okay, bukannya sesiapa. So yang inilah kata pentingnya diri kita sendiri yang kena melaksanakan benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang berusaha untuk buat sesuatu perubahan. Bermaksud di sini Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah nasib kalau kita ada keinginan untuk buat perubahan. So di sini apa-apa saja bergantung kepada keputusan yang kita buat. Okay, the future that you have made, your future is depending on the decision yang kita buat sekarang ni. So make your decision wisely, insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang lebih hebat daripada semalam. Okey, hari ini lebih hebat daripada semalam dan esok akan lebih hebat daripada hari ini, lebih cemerlang daripada hari ini. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini, insya-Allah. Terima kasih. Apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terkurang tu adalah asbab kelemahan diri saya sendirilah, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya akhiri saya punya talk hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wan, ada satu soalan lah. Boleh kita raikan satu soalan daripada Seharis. Bolehkah saya bertanya mengenai pengurusan masa sebagai pensyarah dan sambung belajar? Maksud dia Seharis ni dia 2-in-1 lah. Dia buat PhD sekali dia jadi pensyarah. So based pada pengalaman lah Dr. Izhan ke? Boleh cuba. Saya sebenarnya tak adalah pengalaman sambung belajar tengah buat PhD and then lepas tu sambung jadi pensyarah dalam masa yang sama. Cuma soalan dia macam mana? Selesai saya tengok soalan. Bolehkah saya bertanya mengenai pengurusan masa sebagai pensyarah dan sambung study? So sambung study ni dia ada 2 mode lah, tak silap saya. Satu kalau salah tolong betulkan saya lah. Satu part time and then full time lah. Okay, so dalam part time tu is depending on dia sebenarnya research ni is depending on nature of research yang kita buat lah. Okay, depending pada research kita. Kalau research kita tu perlukan komputer, so kita duduk di rumah pun dah cukup. Tapi kalau melibatkan makmal, so kita perlukan kepada berada dekat makmal lah. Okay, jadi pengurusan masa di sini yang kita kena buat adalah kita dalam masa yang sama, maksud Dr. Haris, kita dalam masa yang sama kita nak mengajar ke, kita nak sambung study dan kita sebagai pensyarah kan. So bila kita sambung belajar dan kita jadi pensyarah, kita kena kreatif. Yang ni saya jawab ikhlas dalam hati saya. Walaupun saya tidak mengalami pengalaman tu, kalau diberi peluang, okay, kalau diberi peluang saya buat PhD dan saya sebagai seorang pensyarah, ni yang saya akan buat lah Dr. Haris dan juga pensyarah lain lah.
apa yang saya buat, so saya ambil opportunity, take the opportunity, okay, take opportunities because you are a lecturer, so you have a FYP student, okay, you have a FYP student, and then you can ask the student to do the things that related to your research. Saya rasa dengan cara tu dia akan lebih membantu, okay. At the same time kita can orang kata kita can supervise student tersebut dengan cara yang level yang tinggi. At the same time dia akan dapat membantu, bukan take the opportunity, bukan jadi kuda tunggangan sebab ada juga orang yang lebih kepada nak ambil opportunity ke arah kita jadikan benda ni sebagai memudahkan untuk kita buat satu-satu benda. Tak, dia lebih kepada kita supervise student. Sebab bagi saya dalam kita buat satu-satu benda, contoh writing apa semua, saya macam dengan student saya lebih kepada saya menolong student saya untuk menunjuk cara. The positive way dekat situ, saya punya writing improvement semakin meningkat. Saya rasa lah, saya perasan, saya tak tahulah kan. Tapi saya rasa macam benda tu saya rasa meningkat. So bila saya dapati benda tu bagus, so saya jadikan benda tu sebagai saya punya method untuk pergi lagi. Okay, biasalah kita orang research ni, kita buat satu method tak berjaya, kita buat second method. So bila method tu dah well proof, so saya rasa macam this is the only one. This is one of the ways lah. One of the way yang mana untuk saya pergi, so saya kena buat cara ni. So that's why sekarang ni pun saya ada lebih kurang 4 orang FYP student dan saya ada 8 orang. So apa yang saya buat lebih kepada saya mengajar mereka, dan mereka ni orang yang telus, orang yang dia nak buat, student ni dia nak buat, but then the problem is macam mana dia nak buat tanpa di guide. So kita lah yang kena guide kepada dia. Saya tak suka lebih kepada kita bagi guideline yang just simple macam saya membuat untuk dia. Tengok di depan matanya, seperti mana saya punya profesor dulu buat di depan saya berdiri dekat dia daripada pagi sampai maghrib. Saya berdiri buat paper tu, berdiri daripada pagi, daripada tengah hari sampai pukul 7. Berdiri. Tengok cara macam mana kita dah draft, and then bila kita draft, kita tunjuk kepada profesor kita, and then profesor kita akan memurnikan. So ayat yang saya buat tu, ayat biasa student buat kan, bila profesor tu transform ayat dia jadi macam wow. So dekat situ saya dapat pengalaman, di situlah saya buat kepada student saya. So student saya lebih kepada akan panggil student saya di depan dan saya akan menulis apa yang dia dah draft, saya akan menulis. So make sure that student tengok benda tu, dan so dia akan jadikan sebagai pengajaran kepada dia. So apa yang saya nampak soalan Dr. Haris, kita pergi pada soalan Dr. Haris tadi tu, lebih kepada kita take the opportunities, bukan take opportunities macam kuda tunggangan, tetapi lebih kepada win-win situation. Harap menjawab Dr. Haris. Itu kalau saya diberi peluang lah. Okey, Dr. Fazli. Sehari cakap alhamdulillah menjawab Dr. Wan. Okay. Terima kasih. Saya rasa kita pun dah mengakhiri ke penghujung program kita. So alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Wan atas perkongsian ilmu mengenai pengurusan masa. Okay. Saya cuma nak memetik sedikitlah kata-kata firman Allah Subhanahu Wa Taala kan dalam surah Wal-Asr kan. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu berjaya berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan pada kebenaran kan. Itu yang kita selalu baca lah selepas habis program kan. Jadi dengan masa itu bila kita dapat menguruskan masa dengan baik, insya-Allah semua kerja kita pun dapat dilaksanakan dengan baik juga insya-Allah. Okay. So saya rasa itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sepanjang mengendalikan majlis ini, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada next program pada kalau tengok jadual kita akan jumpa balik pada 4 Oktober iaitu bersama dengan koordinator Dr. Ang. Okey, kita akan berjumpa balik pada 4 Oktober bersama dengan koordinator Dr. Ang. Dengan tajuk Dr. Ang akan bagilah lepas ni. Okay.
Sebelum itu saya mewakili Timbalan Rektor PJIMA Dr. Profesor Madya TS Dr. Syukur Sanim merakamkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat meluangkan masa bersama-sama pada majlis ini. Sebelum kita akhiri, saya rasa boleh tak kita buka kamera untuk mengambil sedikit kenangan lah, gambar. Boleh buka kamera sekejap para hadirin. Saya tak dapat buka ni sebab sorry ada tuan sebab kamera ni. Boleh? Okay. Ready semua? Okay. 1, 2, 3. Apa lagi? 1, 2, 3. Okay. Saya tangguhkan dulu majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr. Okay, terima kasih banyak semua Dr. Wan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fazli. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wan. Sama-sama Dr. Syukur, Dr. Fajr. Assalamualaikum semua.